Kontingen Brunei Muara kutip 2 pingat emas. Majlis Sukan Polis Diraja Brunei menang bergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam Fokus Sukan yang disiarkan langsung dari Studio 3 Radio Televisyen Brunei. Lebih 3,500 atlet berentak pada Sukan Kebangsaan Brunei Darussalam kali pertama 2012. Kejohanan buat pertama kali ini mempertandingkan sebanyak 29 acara sukan. Upacara pembukaan rasmi Sukan Kebangsaan Brunei Darussalam akan berlangsung pada 8 September ini. Ianya dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan dikelolakan bersama oleh Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. 14 buah kontingen akan menyertai kejohanan ini yang terdiri dari daerah Brunei Muara, daerah Blaid, daerah Tutong, daerah Temburong, Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Majlis Sukan Polis di Raja Brunei, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negara Brunei Darussalam, Institusi Pengajian Tinggi, Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd, Syarikat Penerbangan di Raja Brunei, Persatuan Bank-Bank Brunei, Wilayah Persekutuan Labuan, Miri, Limbang dan kontingen jemputan dari negeri Sabah. Sukan Kebangsaan Brunei Darussalam tahun ini mempertandingkan 29 acara sukan terdiri dari akuatik, badminton, bola jaring, bola keranjang, bola lesut, bola sepak, bola tampar, bowling, padang, catur, futsal, gasing, golf, hoki, karate, kempo, Q, lumba basikal, lumba perahu, olahraga pencak silat, pitong, pingpong, sepak takraw, taekwondo, squash, tarik kalak, tenis, 10-pin bowling dan wushu. Beberapa acara telah pun bermula awal sebelum upacara pembukaan rasmi sukan tersebut. Acara bermula awal antaranya bola sepak, Q, bola keranjang dan juga futsal. Kontingen Brunei Muara memulakan kutipan pingat emas pada edisi pertama Sukan Kebangsaan Brunei Darussalam ini. Meskipun acara pembukaan rasmi sukan tersebut belum berlangsung apabila 2 pingat emas disumbangkan kedua-duanya dari Sukan Q bagi acara 9 ball pool lelaki berpasangan dan 10 ball pool lelaki berpasangan. Perlawanan akhir bagi acara 9 ball pool lelaki berpasangan menyaksikan pertemuan pasangan daerah Tutong, Syaful Bahani dan Muhammad Alias berbaju biru bertemu pasangan dari Brunei Muara Ahmad Taufik dan Pangeran Anak Haji Abdul Awadi. Dalam perlawanan Race to 9 ini, pasangan daerah Tutong terlebih dahulu memungut mata pertama pada reg pembukaan sebelum Brunei Muara menyamakan kedudukan pada reg kedua. Daerah Brunei Muara terus mengutip mata sehinggalah pada reg ke-10 kedudukan menjadi Tutong 2, Brunei Muara 8. Bagaimanapun peluang Brunei Muara untuk memungut emas pertama terhalang apabila Tutong menangi pada reg ke-11 mengubah kedudukan menjadi 3-8. Tutong terus mengutip mata sehinggalah pada reg ke-13 kedudukan menjadi 5-8. Brunei Muara memastikan kemenangan menjadi milik mereka sekaligus meraih pingat emas pertama untuk kontingen Brunei Muara apabila Ahmad Taufik dan pasangannya Pangeran Anak Haji Abdul Awadi menang pada reg ke-14. Sementara itu dalam acara akhir 10 ball pool lelaki berpasangan turut menyaksikan pertemuan yang antara kedua pasangan Syaful Bahani dan Muhammad Alias berbaju biru dari kontingen Tutong bertemu Ahmad Taufik dan Pangeran Anak Haji Abdul Wadi dari Brunei Muara. Pada reg pertama permainan pasangan dari Tutong mendahului mengutip mata perlawanan bagaimanapun pasangan Brunei Muara menyamakan kedudukan menjadi satu sama dan seterusnya mendahului perlawanan sehinggalah pada reg ke-10 apabila memenangi reg tersebut untuk menjuarai perlawanan. Dan seterusnya mengutip pingat emas kedua untuk kontingen Brunei Muara.
Beralih ke acara bola sepak, 4 perlawanan bagi kumpulan A dan B telah berlangsung malam tadi dan malam Isnin. Ikuti laporannya. Di padang Kompleks Sukan Brakas, Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei mengutip 3 mata penuh setelah menang bergai 5-0 ke atas daerah Tutong. Pada minit kelima perlawanan sepermasa pertama, Tutong berpeluang untuk mendahului perlawanan, namun peluang tersebut disia-siakan. Tersentak dengan percubaan itu, Majlis Sukan ABDB berjersey kuning terus menggandakan serangan, namun percubaan MS ABDB dapat dihalang sama ada pertahanan dan penjaga gawang Tutong. 6 minit sebelum masa rehat, MS ABDB berjaya mendahului perlawanan hasil jaringan Muhammad Hardi Hajumat Hassan. Bersambung separuh masa kedua, MS ABDB merubah rentak permainan dan banyak menguasai bola dan akhirnya berjaya menembusi gawang Tutong pada minit ke-63, juga menerusi Muhammad Hardi setelah menerima assist bola dari Muhammad Zainal untuk kedudukan 2-0. Selang 2 minit kemudian, MS ABDB terus di depan hasil jaringan Muhammad Hardi sekaligus beliau mencatat hat-trick. MS ABDB terus membuat asakan ke kubu lawan dan pada minit ke-80 memperolehi gol keempat hasil jaringan pemain gantian Muhammad Hazmin Haji Muhammad berjaya menanduk masuk bola hasil hantaran lintang rakan sepasukannya. 6 minit sebelum tamat perlawanan, sekali lagi Muhammad Hazmin berjaya menggegarkan gawang Tutong. Keputusan akhir MS ABDB 6, daerah Tutong 0. Di Balapan dan Padang, Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas, jaringan Hardi Bujang menghidupkan peluang tempurung untuk terus beraksi perlawanan seterusnya setelah menjaringkan gol kemenangan dalam minit-minit kecederaan ke atas RBA 4-3. Pasukan tempurung berjersey kuning terlebih dahulu didegar dengan jaringan pertama RBA menerusi Muhammad Faizal Muhammad pada awal minit ke-7. Bagaimanapun selang 3 minit kemudian, Temburong berjaya menyamakan kedudukan menjadi 1-1 menerusi rembatan Muhammad Hardiman Haji Lamid. Pada minit ke-35, Temburong menggandakan jaringan jadi 2-1 menerusi sepakan penalti yang disudahkan dengan baik oleh Muhammad Mardi Mirza. Bersambung di babak kedua terus mengasak ke kubu lawan, hasilnya pada minit ke-52, pemain gantian Muhammad Nur Aiman Yusri Asli berjaya menyamakan kedudukan menjadi 2-2. RBA terus di depan dengan 3-2, kini sekali lagi menerusi Muhammad Faizal Muhammad pada minit ke-63. Namun kecuriaan RBA itu tidak lama apabila selang seminit kemudian Muhammad Marhazif Ahad berjaya menyamakan kedudukan menjadi 3-3 untuk Temburong. Kedua pasukan hampir berkongsi satu mata, namun pemain gantian Hardi Bujang pada waktu-waktu kecederaan mengubah keputusan perlawanan apabila beliau berjaya menyempurnakan sepakan percuma yang gagal didakap kemas Muhammad Afiq untuk kedudukan menjadi 4-3. Dengan kemenangan itu, sedikit sebanyak memberikan peluang mereka untuk terus beraksi ke perlawanan seterusnya. Sementara itu, semalam menyaksikan pasukan Majlis Sukan Polis Diraja Brunei membelasah institusi pengajian tinggi dengan jaringan 7-0. MSPDB berjersey hitam membuka tirai jaringan pada minit ke-23 hasil jaringan ketua pasukannya Muhammad Syarafuddin Hamdi Haji Talib. Pada minit ke-32, giliran Khalid Mustafa berjaya menanduk masuk bola yang berpunca dari sepakan sudut. Selang 6 minit kemudian, gawang IPT bergegar lagi, kali ini hasil tandukan Muhammad Khairul Azmi Muhammad Shah juga berpunca dari sepakan sudut. Kedudukan 3-0 itu kekal hingga masa rehat. Bersambung separuh masa kedua, MSPDB terus membuat asakan-asakan ke kubu lawan pada minit ke-50. Gawang IPT bolos lagi hasil rembatan Muhammad Fazizul Husin setelah menerima hantaran lintang rakan sepasukannya.
7 minit kemudian, sekali lagi ketua pasukan MSPDB Muhammad Sharifuddin Hamdi berjaya menjaringkan gol kelima buat pasukannya. Gawang IPT bolos lagi pada minit ke-79 hasil jaringan Muhammad Zulkhairi Haji Muhammad Saleh. 2 minit sebelum whistle penamat ditiupkan, Jasriman Haji Johari melengkapkan kemenangan bergaya Majlis Sukan Polis Diraja Brunei ke atas institusi pengajian tinggi 7-0. Turut berlangsung semalam perlawanan antara pasukan Brunei Muara bertemu Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam di Belapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Pada separuh masa pertama tiada jaringan dibuat. Namun pada separuh masa kedua, Brunei Muara berjersey biru berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-53 hasil jaringan Muhammad Fakhrul Tamimi Haji Sahari. Selang 5 minit, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah berjaya menyamakan kedudukan menjadi satu sama menerusi jaringan Muhammad Khalid Haji Muhammad. Kedudukan terus berubah pada minit ke-74 apabila awangku Muhammad Asri Pengiran Azhari menjaringkan gol kedua Majlis Sukan Sekolah-Sekolah untuk mendahului dengan jaringan 2-1. Namun Brunei Muara berjaya menyamakan kedudukan menjadi 2 sama menerusi Muhammad Fakhri Ismail pada minit ke-79. Dikala perlawanan berakhir dengan keputusan Sri Muhammad Fakhrul Tamimi muncul wira Brunei Muara setelah menjaringkan gol kemenangan pada minit-minit akhir perlawanan sekaligus menghadiahkan 3 mata berharga. Keputusan akhir Brunei Muara 3, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam 2. Masih perkembangan sukan kebangsaan Brunei Darussalam, acara futsal juga sedang rancak berjalan meskipun acara futsal baru bermula petang kemarin. Malam tadi, 2 perlawanan telah berlangsung bagi kumpulan A dan B. Dalam perlawanan bagi kumpulan A, Institut Pengajian Tinggi berjersey biru mencatat kemenangan selesa 3-1 ke atas Persatuan Bank Brunei. Pasukan Persatuan Bank Brunei yang diberisi pemain-pemain berpengalaman dikejutkan pasukan IPT seawal minit ketiga hasil jaringan Saiful Arifin. Haziq Hazizi yang hanya berseorangan dengan penjaga gol lawan kemudian berjaya menggandakan jaringan buat pasukan IPT pada minit ke-18 sekaligus mendahului 2-0 hingga tamat separuh masa pertama. Hanya 3 minit selepas separuh masa kedua bermula, Haziq Hazizi sekali lagi berjaya membelesi gawang Persatuan Bank Brunei pada minit ke-23 untuk terus mendahului 3-0. Akhirnya Persatuan Bank Brunei hanya berjaya memperolehi gol sagu hati menerusi jaringan Awangku Anaki Sufi pada minit ke-31. Keputusan akhir IPT menang 3-1 ke atas Persatuan Bank Brunei. Dalam perlawanan kedua malam tadi, daerah Temburong mencatat kemenangan besar 17-1 ke atas Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RBA. Berikut kita ikuti jadual perlawanan acara-acara sukan kebangsaan Brunei Darussalam yang berlangsung malam ini dan juga esok.
Beralih ke sukan luar negara, pasukan bola sepak England akan memulakan kempen kelayakan Piala Dunia 2014 pada hari Jumaat ini menentang Moldova. Sementara itu, pasukan Jerman pula akan turun pada hari yang sama menentang Faroe Island di gelanggang sendiri. Skuad England bimbingan pengurus Roy Hodgson akan menurunkan penyerang Tottenham Hotspur Jermaine Defoe untuk meneruji barisan serangan England selepas Andy Carroll terpaksa diketipikan akibat kecederaan. England yang kekurangan pemain penyerang kini terpaksa bergantung harapan kepada penyerang Tottenham Hotspur Jermaine Defoe untuk mengemudi barisan hadapan England. Dalam sidang media semalam, Defoe memberitahu wartawan bahawa pasukan Moldova sebenarnya adalah lawan yang mudah, namun dia enggan mengambil mudah cabaran yang bakal dibawa oleh Moldova. Defoe tetap bertegas siapapun lawan mereka, sama ada pasukan yang kuat atau lemah akan tetap membawa cabaran yang berlainan. Tambahan lagi, perlawanan ini adalah perlawanan kempen kelayakan Piala Dunia. Pastinya setiap negara akan menurunkan pasukan terbaik mereka untuk melayakkan diri ke kejohanan bersepak paling berprestij itu. We've got a good squad at the club, a strong squad, and I'm sure we'll be fine. Sementara itu, pasukan Jerman pula turut berdepan tugas mudah apabila akan turun pada hari Jumaat ini menentang pasukan Faroe Island. Ketua pasukan Jerman, Philip Lahm, bagaimanapun menegaskan bahawa Jerman perlu mengetip 3 mata penuh di halaman sendiri pada perlawanan pembukaan kempen kelayakan Piala Dunia ini. Pada kempen kelayakan Piala Eropah 2012 yang lepas, Jerman memenangi kesemua 10 perlawanan di peringkat kumpulan, sekaligus melayakkan diri secara automatik ke Piala Eropah 2012. Namun kempen kali ini sedikit berbeza kerana Jerman akan berdepan perlawanan yang lebih banyak. Justru itu, jurulatih Jerman Joachim Löw memberikan kebebasan buat anak buahnya untuk mengadakan permainan street soccer untuk mengurangkan tekanan menjelang perlawanan menentang Faroe Island. Jerman akan meneruskan perlawanan kedua mereka menentang Austria di Vienna pada hari Selasa depan. Jerman yang diletakkan dalam kumpulan C akan turut berdepan Sweden, Republik Czech dan Kazakhstan yang diundi dalam kumpulan yang sama. Dalam saingan zon Amerika Selatan pula, skuad Argentina akan meneruskan kempen kelayakan Piala Dunia mereka menentang Paraguay di Buenos Aires. Jurulatih Argentina Alejandro Sabella sekali lagi akan meletakkan harapan ke atas bahu pemain terbaik dunia Lionel Messi untuk mengemudi barisan serangan Argentina apabila menentang Paraguay di Stadium Mario Alberto Kempes. Argentina yang diletakkan sebagai pasukan pilihan untuk mara ke pusingan akhir Piala Dunia 2014 di Brazil nanti, bagaimanapun enggan mengambil iringan cabaran Paraguay. Sekalipun Paraguay ketika ini berada di kedudukan ke-8 dalam kempen kelayakan Piala Dunia ini, namun Paraguay merupakan salah sebuah pasukan dari Amerika Latin yang sering menampilkan persembahan paling konsisten dalam saingan kelayakan Piala Dunia. Paraguay tidak pernah gagal dalam usaha mereka melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Dunia sejak tahun 1994. Argentina pula ketika ini menduduki tangga ketiga di peringkat kumpulan zon Amerika Selatan dengan mengutip 10 mata dari 5 perlawanan, hanya ketinggalan 2 mata di hadapan pendahulu kumpulan Chile dan hanya 1 mata dipisahkan dari penghuni tangga kedua Uruguay. Sedikit berita tenis, pemain pilihan utama kejohanan Victoria Azarenka dari Belarus mara ke separuh akhir kejohanan tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menyingkirkan pilihan ketujuh kejohanan Samantha Stosur dari Australia. Aksi perlawanan suku akhir kejohanan tenis terbuka Amerika Syarikat kategori wanita semalam menyaksikan kelibat pemain nombor 1 dunia Victoria Azarenka dari Belarus turun menentang pilihan ketujuh kejohanan Samantha Stosur dari Australia. Azarenka yang diletakkan sebagai pilihan utama kejohanan tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan separuh akhir apabila berjaya menewaskan Stosur dengan kiraan 6-1, 4-6, 7-6. Dengan paparan bahan sukan itu tadi, sampai di sini dulu fokus sukan kita malam ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan sorotan harian Sukan Kebangsaan Brunei Darussalam bermula 8 hingga 15 September jam 7 malam. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.